Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita tengok saban hari kes COVID-19 semakin menampakkan penurunan. Namun kita perlu ingat, kita masih belum menang. Jadi jangan abaikan SOP serta langkah-langkah penjagaan yang perlu diambil sepanjang tempoh pandemik ini. Walau bagaimanapun, mungkin ada antara kenalan rapat kita yang telah menghadapi COVID-19. Seterusnya menjadikan kita ni tergolong dalam kategori kontak rapat mereka yang memerlukan kita untuk menjalani proses self-quarantine di rumah. Jadi sepanjang proses kuarantin di rumah, kita sangat perlu untuk jaga kesihatan kita, terutama dari segi pemakanan. Sebab apa? Sebab badan kita memerlukan nutrisi yang lengkap supaya imunisasi badan dapat bekerja dengan sebaiknya. Jadi hari ini saya nak share sikit 7 tips mudah bagi mereka yang menjalani proses kuarantin di rumah. Jadi tips yang pertama adalah perhatikan serta kawal saiz hidangan makanan anda. Mungkin ada antara kita yang rasa susah sikit untuk kawal saiz hidangan makanan ni, terutama sekali kalau kita masak sendiri kat rumah. Nak pula kalau sekarang ni kita duduk rumah pada tempoh yang lama dan kalau duduk seorang pula, so kita ada tendensi untuk makan secara berlebihan. Bila tengok TV kita makan, tengah baring-baring kita makan. Mungkin ada yang tengah tengok video ni pun sambil makan kan. So bila makan berlebihan ni boleh menyebabkan banyak penyakit lah. Contoh macam obesiti, kencing manis, darah tinggi dan sebagainya. So langkah mudah nak jaga pemakanan kat rumah ni, kita amalkan je pinggan sihat suku-suku separuh yang disediakan oleh Kementerian Kesihatan, iaitu suku adalah daripada karbohidrat, suku daripada protein iaitu lauk dan juga separuh lagi daripada buah-buahan dan sayur-sayuran. Okey, untuk tips yang kedua adalah pastikan kita sentiasa mengamalkan pengendalian makanan yang selamat. Untuk apa? Untuk memastikan kita dapat mengelakkan penyakit-penyakit yang datang daripada pemakanan. So 5 tips untuk kita pastikan pengendalian makanan kita selamat. Yang pertama adalah pastikan tangan kita, dapur dan juga alat-alat pemasak kita sentiasa dalam keadaan bersih. Tips yang kedua adalah kita asingkan makanan yang dah dimasak dengan makanan mentah. Contoh macam ayam, ikan, daging mentah dan sebagainya. Okay, yang ketiga adalah pastikan makanan kita dimasak dengan sebaiknya, dengan sempurnalah. Dan yang keempat, pastikan suhu yang sesuai untuk menyimpan makanan, iaitu bawah daripada 5 darjah Celsius ataupun kalau nak masak makanan pastikan lebih daripada 60 darjah Celsius untuk memastikan bakteria tidak hidup pada suhu-suhu tersebut. Dan yang kelima, gunakan air dan bahan mentah yang selamat untuk diambil. So dengan mengamalkan 5 langkah ni, kita dapat mengelakkan daripada penyakit-penyakit yang datang daripada makanan. Yang ketiga adalah hadkan pengambilan garam kita seharian. So mungkin waktu-waktu pandemik ni kita akan lebih cenderung untuk makan makanan yang dalam tin ataupun makanan-makanan berproses. So sebenarnya makanan-makanan dalam tin dan juga berproses ni tinggi kandungan garam. So WHO menyarankan untuk kita ambil garam kurang daripada 5 gram sehari. Jadi macam mana kita nak dapatkan kurang daripada 5 gram garam dalam sehari? So kita kena utamakan makanan yang kurang garam ataupun kita tak tambah langsung garam dalam makanan. Contoh lain, kalau kita makan sayur-sayuran dan buah-buahan yang dalam tin tu, pastikan kita bilas je ataupun basuh ataupun boleh juga tapis untuk pastikan kita buang garam yang berlebihan. Okay, so sebenarnya 50 ke 75% garam ni sebenarnya dah sedia ada dalam makanan yang kita makan, walaupun kita tak tambah garam waktu sediakan makanan. So kita sebenarnya tak perlulah nak sediakan makanan dengan tambahan garam, ataupun nak lebih baik bila kita nak sediakan makanan tu tak perlu gunakan garam langsung. So mungkin ada yang tertanya, tawarlah makanan kan kalau tak tambah garam langsung. So tipsnya adalah gunakan perasa semula jadi, iaitu herba dan juga rempah ratus. Seterusnya adalah hadkan pengambilan gula seharian. WHO menyarankan supaya sebaiknya kita ambil kurang daripada 5% gula tambahan daripada keseluruhan tenaga harian. So kalau kita craving nak makan makanan manis, sebaiknya kita pilih buah-buahan segar lah. Tapi kalau nak jugalah makan makanan macam dessert, contoh macam kek dan sebagainya, kita boleh pilih makanan kek yang low in sugar, iaitu kurang kandungan gula dia dan makan dalam kuantiti yang sedikit sahaja. Selain itu kita juga kena berhati-hati bila kita pilih makanan yang low fat, sebab biasanya makanan yang low fat ni dia ada high in added sugar. Dan yang terakhir, kita elakkan minuman manis. Seterusnya adalah hadkan pengambilan lemak dalam diet seharian. Okay, macam mana kita nak hadkan pengambilan lemak ni? Ialah kita kurangkan makanan-makanan yang dimasak secara bergoreng dan kita banyakkan cara masakan yang kurang penggunaan minyak ataupun tidak menggunakan minyak langsung. Contoh macam kukus, rebus dan juga bakar.
Hadkan makanan yang mempunyai kandungan lemak tepung yang tinggi, contoh macam daging, mentega, minyak masak, santan dan sebagainya. Serta elakkan juga makanan-makanan yang diproses. Tips seterusnya, pastikan kita ambil serat yang mencukupi. Sebab apa? Serat ni dia membantu untuk kita punya sistem pencernaan yang baik dan juga membantu kita merasa kenyang lebih lama bagi mengelakkan kita makan secara berlebihan. So macam mana kita nak pastikan kita dapat serat yang mencukupi sepanjang kita proses kuarantin di rumah ni adalah kita masukkan pengambilan sayur-sayuran dan buah-buahan serta biji lim penuh dalam kita punya diet seharian. Dan yang terakhir adalah pastikan kita minum air yang mencukupi. So berapa banyak yang mencukupi? Mengikut piramid makanan, 6 hingga 8 gelas dalam masa sehari. Jadi kita kena elakkan minuman manis dan juga jangan ambil terlampau banyak minuman yang berkafein. Contoh macam kopi dan teh, sebab dia akan menyebabkan badan kita mengalami proses pengurangan air ataupun orang panggil dehidrasi lah. Sebab apa? Air yang mencukupi adalah penting supaya proses-proses fisiologi dalam badan dapat berfungsi dengan baik. Jadi itu adalah 7 tips untuk mereka yang menjalani proses self quarantine dekat rumah. So semoga bermanfaat dan Assalamualaikum.